Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membantahkan teori kadar pertukaran mata wang asing. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya Siti Mardia Fasihah binti Zakaria, yang kedua Nurul Amisha binti Muhammad Khairuddin, yang ketiga Nur Ayuni binti Salihan, dan yang keempat Sofia Najwa binti Muhammad Nasir, dan yang terakhir Nur Nadia Raihana binti Jaafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mardia akan membentangkan teori model monetary penentuan kadar pertukaran. Model monetary penentuan kadar pertukaran merupakan model saham yang dapat diperolehi melalui keluk IM, keluk LM, keluk IS dan juga keluk Phillips. Melalui pendekatan ini, model monetary ini ditentukan melalui peralihan keluk dalam keluk permintaan dan keluk penawaran. Model monetary ini telah ditetapkan oleh Bank Pusat seperti Bank Negara Malaysia. Model monetary ini telah terbahagi kepada dua, iaitu model monetary berkembang dan model monetary menguncup. Tujuan bagi model monetary ini adalah untuk mengurangkan inflasi, mengekalkan kestabilan harga serta kestabilan kadar pertukaran asing. Hubungan di antara permintaan mata wang dan pendapatan negara sebenar adalah berkadar langsung, manakala hubungan antara permintaan mata wang dan kadar faedah adalah berkadar songsang. Saya telah memilih teori ini kerana saya ingin melihat dengan lebih mendalam tentang kebaikan dan penurunan tentang kenaikan dan penurunan kadar faedah bagi sesebuah negara. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengetahui waktu yang tepat untuk seseorang membuat pelaburan supaya mendapat keuntungan. Hal ini kerana saya amat berminat untuk menjadi seorang pelabur pada masa akan datang. Seterusnya, saya telah memilih teori ini supaya dapat mempelajari kadar nilai mata wang melalui dasar monetary yang telah ditetapkan oleh Bank Pusat. Seterusnya, saya akan menerangkan bila teori ini boleh digunakan. Teori ini boleh digunakan apabila sesebuah negara berlaku inflasi. Untuk mengurangkan inflasi, Bank Pusat perlu memperlahankan aktiviti ekonomi dengan menggunakan dasar monetary menguncup. Melalui pendekatan dasar monetary menguncup, Bank Pusat perlu mengurangkan penawaran mata wang manakala meningkatkan kadar faedah. Kesannya, pelabur asing akan tertarik untuk melabur ke dalam negara manakala pelabur tempatan kurang berminat untuk melabur ke negara asing. Selain itu, perbelanjaan barangan import juga meningkat. Oleh hal yang demikian, apabila perbelanjaan barangan import meningkat, inventory akan meningkat serta menyebabkan pengeluaran firma berkurang sekaligus pendapatan negara juga menurun. Seterusnya, teori ini juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan sesebuah negara. Apabila Bank Pusat meningkatkan penawaran wang, tetapi semua pemboleh ubah domestik dan asing tidak berubah, ia akan menyebabkan kenaikan harga serta berlakunya pengurangan kadar faedah. Teori ini dipanggil adalah teori monetary mengembang. Teori monetary mengembang ini akan menjejaskan pasaran kewangan dan kadar pertukaran. Hal ini disebabkan oleh berlakunya penurunan dalam kadar faedah. Pengurangan kadar faedah ini juga boleh mengakibatkan pelabur luar tidak tertarik untuk melabur di dalam negara, manakala pelabur tempatan berminat untuk melabur ke luar negara. Dalam waktu yang sama, berlakunya peningkatan. Hal ini kerana pelabur tempatan berminat untuk melabur ke luar negara kerana kadar faedah di negara asing lebih tinggi berbanding negara sendiri. Apabila nilai mata wang jatuh, permintaan ekspor dapat ditingkatkan kerana nilai barang yang murah, manakala penduduk tempatan akan mengurangkan perbelanjaan barangan import kerana harga barang yang terlalu tinggi. Seterusnya, saya akan membincangkan bagaimana teori ini boleh dihubungkan dengan senario dunia sebenar. Merujuk berita harian online, dasar monetary mengembang telah menyokong fasa pemulihan ekonomi bagi negara Malaysia setelah berlakunya ekonomi merosot akibat daripada pandemik COVID-19. Kerajaan telah menetapkan kadar faedah yang lebih rendah meskipun akan menyebabkan ramai pelabur asing akan memindahkan aset kewangan mereka ke negara lain.
Seterusnya, penduduk Malaysia dapat meningkatkan pelaburan mereka di negara serta meningkatkan perbelanjaan sektor isi rumah dan sektor perniagaan melalui pengembangan pelaburan. Selain itu, negara-negara utama di dunia juga terpaksa menurunkan kadar faedah bagi memulihkan ekonomi negara mereka. Sebagai contoh, negara Eropah telah menurunkan kadar faedah sebanyak 0.5%. Selain itu, menurut berita harian online yang lain, pada separuh tahun 2023, kenaikan kadar faedah bagi Amerika Syarikat akan terhenti pada tahun 2024. Kebarangkalian, kadar faedah Amerika Syarikat akan menurun. Hal ini menyebabkan prestasi ringgit Malaysia akan menjadi lebih baik. Kerajaan telah menjangkakan bahawa pada akhir tahun 2023, ringgit akan ditutup pada RM4.20 sedolar sehingga RM4.25 sedolar. Seterusnya, pada tahun 2024, kerajaan menganggarkan ringgit dicatat pada paras RM4.10 sedolar sehingga RM4.15 sedolar. Kesannya, kadar pertukaran asing menjadi lebih stabil. Pada suku ketiga tahun 2022, nilai ringgit telah menyusut sebanyak 4.9% berbanding dolar Amerika Syarikat. Hal ini menunjukkan bahawa dolar Amerika Syarikat terus kukuh disebabkan oleh dasar monetari yang ketat yang digunakan oleh Rizal Persekutuan Amerika Syarikat. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Natrus Emisha, A1945593. Topik yang kami bawakan ialah kadar pertukaran mata wang asing dan nama teori yang saya pilih ialah sistem boleh ubah. Sebab memilih ialah sistem boleh ubah adalah kadar pertukaran asing yang ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran mata wang asing di pasaran. Teori sistem boleh ubah ini dipilih kerana ianya merupakan satu daripada dua sistem yang digunakan dalam menentukan kadar pertukaran mata wang asing. Selain daripada itu, sistem boleh ubah juga berfungsi dalam menjelaskan implikasi apabila berlakunya perubahan dalam permintaan dan penawaran mata wang asing yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah bagi permintaan mata wang asing ialah import barang dari negara asing, melancong ke negara asing dan membuat pelaburan langsung ke negara asing. Manakala dari segi penawaran pula, penduduk asing membeli barang tempatan, kemasukan pelancong asing ke dalam negara dan kemasukan pelabur asing ke dalam negara. Bila teori tersebut boleh digunakan, teori sistem boleh ubah ini lazimnya digunakan apabila berlakunya perubahan permintaan dan penawaran dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran asing. Antaranya adalah apabila berlakunya perubahan citarasa rakyat di mana rakyat tempatan suka menggunakan barang import, maka permintaan mata wang asing bertambah. Kesannya, kadar pertukaran asing negara itu akan bertambah buruk. Dan sekiranya rakyat tempatan suka menggunakan barang tempatan, maka permintaan mata wang asing akan berkurang. Kesannya, kadar pertukaran asing negara itu akan bertambah baik. Manakala, dari segi penawaran pula, jika rakyat suka menggunakan barang ekspor negara itu, maka penawaran mata wang asing akan bertambah. Kesannya, kadar pertukaran asing negara itu akan bertambah baik dan begitulah sebaliknya. Seterusnya, kita melihat kepada contoh keluk iaitu perubahan permintaan mata wang asing di mana keluk ini ialah keluk kadar pertukaran asing antara dolar Singapura dengan ringgit Malaysia berkaitan import Malaysia terhadap barangan Singapura. Untuk huraian keluk ini, rajah di sebelah menunjukkan keseimbangan asal dalam pasaran mata wang asing dicapai pada titik E0 apabila D0 bersamaan dengan S0 dengan kadar pertukaran asing antara dolar Singapura dengan ringgit Malaysia pada 1 dolar bersamaan dengan RM3.50 dan kuantiti pada OQ0. Kenaikan import Malaysia terhadap barangan Singapura menyebabkan permintaan terhadap mata wang asing bertambah. Oleh itu, keluk permintaan beralih
ke kanan dari D0 ke D1 Keseimbangan baharu dicapai pada titik E1 apabila D1 bersamaan dengan S0 dengan kadar pertukaran asing pada $1 bersamaan dengan RM3.80 dan kuantiti OQ1. Maka kenaikan import Malaysia terhadap barangan Singapura telah menyebabkan kadar pertukaran asing naik dari $1 kepada RM3.50 ke $1 bersamaan dengan RM3.80. Baiklah, yang terakhir kita melihat kepada bagaimana teori ini boleh dihubungkait dengan senario dunia sebenar. Yang pertama, berikutan dengan sistem boleh ubah adalah kadar pertukaran asing yang ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran mata wang asing di pasaran, maka sistem ini juga tidak terkecuali untuk mendapatkan kesan apabila dunia dilanda dengan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 yang menjejaskan permintaan dan penawaran dalam ekonomi serta melemahkan mata wang. Hal ini di mana kita melihat bahawa COVID-19 telah menyebabkan dunia tidak dapat menjalankan aktiviti import dan ekspor secara meluas kerana kekanan yang berlaku. Sebagai info tambahan, pada artikel yang ditulis oleh Al-Zahrin Alias yang bertarikh 6 April 2020, beliau menyatakan bahawa M-Bank Research menjangkakan permintaan pengguna kekal lemah untuk beberapa ketika selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP tamat, di mana ianya disebabkan oleh had perjalanan dan penjarakan sosial, malahan aktiviti ekspor juga akan kekal lemah disebabkan PKP. Seterusnya, laporan yang kedua ialah laporan daripada Berita Harian yang ditulis oleh Mahanum Abdul Aziz, di mana ianya menceritakan berkaitan dengan berlakunya penjejasan terhadap ekspor sawit negara yang disebabkan oleh lonjakan kes COVID-19. Maka dari itu, kesimpulannya daripada laporan berkenaan, kita dapat melihat bahawa kesannya adalah negatif terhadap kuasa permintaan dan penawaran, maka keluk permintaan dan penawaran sistem boleh ubah kadar mata wang asing juga akan mengalami perubahan iaitu beralih ke kiri kerana mata wang asing jatuh. Sekian dari saya. Teori yang berkaitan dengan pertukaran mata wang asing yang seterusnya ialah the mean parity theory of exchange rate determination. Teori tersebut dipilih kerana dapat dikaitkan dengan masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat. Terdapat banyak persoalan antara masyarakat yang berkaitan dengan teori tersebut. Antaranya ialah, adakah nilai emas dapat ditukarkan kepada nilai mata wang? Mengapakah kita perlu menyimpan emas? Adakah harga emas dijangkakan meningkat? Serta apakah faktor peningkatan harga emas pada masa kini? Teori ini menerangkan tentang penentuan kadar pertukaran antara dua negara yang menggunakan standard emas. Menurut teori tersebut, kadar pertukaran di bawah standard emas adalah bersamaan dengan kandungan emas bagi satu mata wang berbanding dengan mata wang yang lain. Standard emas atau dikenali sebagai piawai emas ialah satu sistem di mana negara-negara yang terlibat memberi komitmen untuk menetapkan harga mata wang domestik mereka dalam jumlah tertentu emas. Sekiranya negara menggunakan sistem ini, wang serta bentuk-bentuk wang lain seperti deposit bank dan wang kertas boleh ditukar kepada emas pada harga yang ditetapkan. Sesebuah negara boleh dikatakan berada dalam standard emas apabila unit kewangan standard ditaktifkan dari segi emas, iaitu sama ada ia diperbuat daripada emas dengan ketulinan dan berat tertentu atau ia boleh ditukar kepada emas pada kadar tetap. Seterusnya, kerajaan membeli dan menjual emas dalam kuantiti tanpa had pada harga tetap rasmi. Tambahan lagi, tiada sekatan dikenakan ke atas ekspor dan import emas. Teori ini digunakan apabila rakyat Malaysia cenderung untuk menyimpan emas semasa COVID-19 kerana nilai emas yang tinggi pada masa tersebut dan menukarkan emas kepada nilai mata wang ketika terdesak. Menurut perunding pelaburan emas, Encik Syukur Hashim berkata, punca harga emas naik itu disebabkan ancaman COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi seluruh dunia dan orang ramai tidak berani berbelanja secara tidak langsung menyebabkan pelabur memilih emas sebagai aset selamat.
Hal ini dapat dikaitkan dengan the mean parity theory of exchange rate determination, di mana semasa berlakunya ancaman seperti COVID-19, harga emas meningkat dan masyarakat akan menukarkan emas mereka kepada mata wang untuk meneruskan kelangsungan hidup semasa berlakunya ancaman COVID-19 tersebut. Rakyat Malaysia pada masa kini lebih berminat untuk menyimpan emas sejak berlakunya COVID-19 sebagai pelaburan pada masa hadapan, di mana harga emas sentiasa meningkat. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut Muhammad Zaharuddin Mahmud yang ditemubual oleh Berita Harian, dolar Amerika Syarikat yang semakin lemah mengganggu banyak faktor yang menyebabkan pelaburan semakin beralih kepada pembelian emas. Apabila permintaan semakin melonjak, ia akan menyebabkan harga emas semakin meningkat. Harga emas telah meningkat hampir 10% dalam tempoh beberapa bulan ini sehingga memaksa emas pukal di Malaysia terpaksa dinaikkan sebanyak RM5 segram. Menurut teori tersebut, apabila mata wang negara berbeza ditarifkan dalam emas, kadar pertukaran negara tersebut secara automatik ditentukan berdasarkan berat ke berat kandungan emas mata wang mereka. Hal ini akan menggalakkan rakyat Malaysia untuk menyimpan emas kerana emas boleh ditukarkan kepada mata wang pada harga yang tinggi. Oleh itu, teori ini dapat diaplikasikan di dalam kehidupan harian sebagai panduan orang ramai apabila membuat pelaburan emas serta ingin menukarkan emas kepada nilai mata wang kerana emas bukan sahaja boleh ditukarkan kepada nilai mata wang sesebuah negara, tetapi ianya juga boleh ditukarkan kepada nilai mata wang yang berada pada standard emas atau piawai emas. Terdapat banyak negara yang mempunyai rizab emas, antaranya ialah Amerika Syarikat, Jerman dan juga China. Teori ini dapat dikaitkan dengan dunia sebenar apabila berlakunya bencana seperti COVID-19, peperangan antara Rusia dengan Ukraine serta krisis geopolitik yang menyebabkan harga emas meningkat. Secara tidak langsung, orang ramai serta negara-negara besar akan menukarkan nilai mata wang mereka seperti ringgit Malaysia, US dollar dan dolar Singapura serta banyak lagi kepada pelaburan emas untuk mengelakkan inflasi. Sebagai contohnya, sebelum peperangan antara Rusia dengan Ukraine, harga emas 999 adalah RM290 segram, tetapi telah meningkat kepada RM330 dengan trend peningkatan dijangka berterusan selepas berlaku peperangan. Manakala emas 916 juga meningkat daripada RM260 segram kepada RM285 segram. Hal ini menggalakkan lagi orang ramai untuk menyimpan emas agar dapat ditukarkan dengan nilai mata wang yang tinggi apabila berlakunya bencana. Menurut Presiden Persatuan Perniagaan Emas dan Permata Malaysia, Datuk Steven Siew, pasaran emas global memang menunjukkan trend peningkatan kerana setiap kali berlaku perang, harga emas juga akan berlambung. Tambahan lagi, emas bermula kukuh berikutan peningkatan ketegangan geopolitik di Eropah yang melonjakkan harga ke paras tertinggi dalam tempoh 8 bulan walaupun menjangkakan bahawa Rizab Persekutuan akan menaikkan kadar faedah pada Mac 2020 untuk mengekang inflasi. Hal demikian akan menyebabkan nilai emas menjadi tinggi kerana ketidaktentuan ekonomi. Kesannya, orang ramai lebih memilih emas sebagai pelaburan jangka panjang sebagai langkah berjaga-jaga. Hal ini dikatakan demikian kerana orang ramai melihat emas sebagai penyelamat untuk melindungi nilai mata wang. Orang ramai beranggapan bahawa lindung nilai merupakan pelaburan yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangkan risiko pergerakan harga yang buruk dalam aset. Selain itu, nilai emas menjadi tinggi akibat banyak negara mencetak duit dalam jumlah yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesan daripada bencana yang berlaku. Hal ini berlaku kerana negara ingin menstabilkan ekonomi dengan meningkatkan penawaran wang. Hal ini memberikan kesan permintaan wang berkurang. Seterusnya, menyebabkan pengurangan nilai mata wang tersebut. Hal ini akan menyebabkan permintaan emas bertambah. Namun begitu, harga emas dijangkakan menurun dalam tempoh jangka pendek selepas mencecah paras rendah 3 bulan sejak Mei 2022 kepada RM258.83 akibat daripada pengukuhan Amerika Syarikat dan kelemahan yuan China. Ketua Pegawai Eksekutif Kim Trading Venture Sdn Bhd, Liu Kim Fang berpendapat bahawa harga emas yang jatuh sejak kebelakangan ini merupakan peluang terbaik yang perlu dimanfaatkan oleh pelabur. Oleh itu, orang ramai mula menyimpan emas pada nilai yang rendah sebelum nilai emas melantun lebih tinggi pada masa hadapan.
Teori seterusnya yang bersesuaian dengan tajuk kadar pertukaran mata wang asing ialah teori pertukaran imbangan pembayaran yang ditulis oleh Smriti Chan, PhD student of University of Saskatchewan, Canada. Ini telah dipilih kerana bersesuaian dengan kedudukan ekonomi negara kita di mana sedang menghadapi kejatuhan akibat pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita pada tahun 2019 yang menyebabkan semua sektor terpaksa diberhentikan buat seketika waktu. Bagi tahun 2020, ringgit Malaysia mencatat paras penutup tertinggi berbanding dolar Amerika Syarikat iaitu pada RM4.0547 sebelum lemah ke paras terendah iaitu RM4.447 sedolar pada penularan COVID-19. Teori tersebut menyatakan bahawa kuasa permintaan dan penawaran ditentukan oleh pelbagai item dalam imbangan pembayaran sebuah negara. Menurut teori, defisit dalam imbangan pembayaran membawa kepada kejatuhan atau susut nilai dalam kadar pertukaran, manakala lebihan dalam imbangan pembayaran mengukuhkan rizab pertukaran, menyebabkan kenaikan harga mata wang tempatan dari segi mata wang asing. Jadi, ia menunjukkan bahawa apabila harga mata wang dari segi mata wang asing iaitu kadar pertukaran rendah, permintaan untuk mata wang adalah tinggi dan begitu juga sebaliknya. S ialah keluk penawaran mata wang dengan pasaran pertukaran asing berkalanya meningkat dengan harga. PM ialah kadar pertukaran keseimbangan memandangkan permintaan dan penawaran OM. Jadi, ianya bermaksud eksport negara meningkat. Permintaan warga asing terhadap mata wangnya meningkat yang ditunjukkan secara grafik oleh peralihan keluk demand kepada demand rate. Akibatnya, kadar pertukaran baru ditentukan sebagai P1M1. Ini berlaku apabila sesebuah negara mempunyai lebihan imbangan pembayaran. Apabila negara mempunyai imbangan pembayaran defisit, bekalan mata wangnya dalam pasaran pertukaran asing akan lebih daripada permintaan orang asing untuknya. Kesan dia, kadar pertukaran akan jatuh. Bagaimana nak menghubungkan teori ini dengan senario dunia? Pertumbuhan adalah rendah. Jadi, ianya boleh merangsang lebihan perdagangan dengan kaedah utama untuk mengukuhkan kedudukan kewangan negara. Walau bagaimanapun, ekonomi negara tidak berlaku dengan baik. Jadi, ketidakseimbangan perdagangan yang curam jarang mencetuskan krisis. Revolusi perindustrian juga meningkatkan integrasi ekonomi antarabangsa dan krisis imbangan pembayaran akan berlaku lebih kerap. Sebagai contoh, kemelesetan ekonomi besar pernah berlaku di Amerika Syarikat yang telah menyebabkan negara tersebut telah meninggalkan piawaian emas dan terlibat dalam penurunan nilai kompetitif mata wang mereka. Jadi, mereka telah menggunakan pendekatan Bretton Woods di mana telah memperkenalkan dolar boleh tukar emas dengan kadar pertukaran tetap mata wang yang lainnya. Apabila bekalan mata wang Amerika Syarikat meningkat, defisit perdagangan semakin mendalam. Kerajaan tidak dapat tembus sepenuhnya rizab dolar bank pusat asing untuk emas. Semasa kemelesetan besar, beberapa negara memerlukan penurunan nilai kompetitif mata wang mereka untuk cuba tingkatkan ekspor mereka. Semua bank pusat utama dunia bertindak balas terhadap krisis kewangan pada masa itu dengan melaksanakan dasar monetari yang mengembang secara dramatik. Ini telah menyebabkan mata wang negara lain, terutamanya dalam pasaran baru, muncul meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat dan mata wang utama yang lain. Jadi, berdasarkan situasi ini, dapat dikaitkan dengan teori imbangan pembayaran di mana permintaan dan penawaran wang asing ditentukan oleh kedudukan imbangan pembayaran. Ia membayangkan bahawa penawaran dan
Penawaran dan permintaan ditentukan terutamanya faktor-faktor yang bebas daripada variasi dalam kadar pertukaran atau dasar monetari. Tajuk teori saya adalah hubungan pesaing kadar pertukaran dengan imbangan perdagangan di negara Majlis Kerjasama Teluk, iaitu GCC. Mengapa teori ini dipilih? Saya memilih teori ini kerana pemilihan sistem kadar pertukaran sebuah negara. Pemilihan sistem kadar pertukaran sebuah negara ini bergantung pada dasar dan objektif yang ingin dicapai serta dipengaruhi oleh keadaan ekonomi negara. Seterusnya adalah menilai sejauh mana kadar pertukaran mata wang di negara anggota GCC. Sejauh mana kadar pertukaran mata wang di negara anggota GCC telah terpesong dan titik keseimbangannya yang mana sama ada ia terlebih nilai atau terkurang nilai. Seterusnya, bagaimana hubungan kadar pertukaran tersebut dengan imbangan perdagangan negara masing-masing? Antara tiga dari anggota GCC iaitu Kuwait, Bahrain dan Oman, mereka mempunyai nilai mata wang yang sangat tinggi pada masa kini. Nilai mata wang mereka menjadi sangat tinggi kerana aktiviti pengeksportan minyak yang begitu penting buat pasaran dunia global. Seterusnya adalah imbangan perdagangan bagi kesemua negara GCC. Imbangan perdagangan bagi kesemua negara GCC kebanyakannya adalah tempoh adalah positif. Arab Saudi, Kuwait, Qatar telah terlebih nilai kadar pertukaran mata wang negara masing-masing, manakala Bahrain dan Oman adalah terkurang nilai. Akhir sekali, terdapat hubungan yang signifikan antara imbangan perdagangan dengan pesaing kadar pertukaran. Hasil keputusan ujian menunjukkan bagi jangka pendek, imbangan perdagangan tidak mempengaruhi pesaingan kadar pertukaran. Bila teori ini boleh digunakan, pertama, menjadi langkah awal untuk menangani masalah penurunan mata wang, pihak kerajaan dan BNM dapat mengekalkan nilai mata wang Malaysia pada peratus yang bagus. Ini dapat membantu memajukan ekonomi negara dan dapat menyelamatkan imbangan perdagangan terpesong. Seterusnya menentukan dalam masa jangka panjang atau pendek. Sebagai rujukan menentukan bagaimana untuk menstabilkan nilai mata wang Malaysia. Seterusnya pasaran kewangan domestik mungkin mengalami risiko naik yang turun lebih tinggi. Kerajaan dan BM perlu membuatkan keputusan yang bijak agar dasar dan objektif ditetapkan dapat dicapai. Seterusnya, pengetatan monetary aggressive AS tahun ini menyokong dolar. Ini memberi tekanan terhadap mata wang lain termasuk ringgit Malaysia. Kebanyakan bank pusat di pasaran sedang pesat membangun. Asia berusaha mengikut kenaikan kadar AS bagi menghadkan risiko aliran keluaran modal. Bagaimana untuk mengaitkan teori dengan dunia sebenar? Pertama adalah pada tahun 2022 banyak negara terkesan dengan penurunan mata wang, antaranya adalah Kemboja, Paraguay, Laos, Vietnam, Indonesia dan lain-lain. Seterusnya, ringgit Malaysia pernah merosak berbanding dolar AS dan dolar Singapura. Kadar pertukaran kita adalah kadar pertukaran fleksibel, jadi ia mudah untuk merosakkan mata wang negara. Sebagai contoh, pada tahun 2015, harga minyak jatuh sebanyak 50% dan ringgit Malaysia menyusut sekitar 19%. Seterusnya, berlaku kelambapan ekonomi di negara China. Semasa pelaksanaan sekatan COVID-19 di bandar utama negara itu, disebabkan Malaysia dan China mempunyai hubungan sebagai rakan dagangan kukuh, ini turut menjelaskan pergerakan relatif ringgit terhadap mata wang. Akhir sekali, OPR dijangka meningkat kepada 3.25%. Bank Negara Malaysia melihat risiko terhadap prospek inflasi 2023 dengan kecenderungan menaik. Bank Negara Malaysia mengekalkan pandangan optimis mengenai permintaan dalam negeri dan dasar monetari semasa akomodatif dan menyokong pertumbuhan ekonomi.